Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Murid tahun 4 yang Ustaz kasih sekalian, hari ini kita berada pada hari Ahad 12 hari bulan Julai, Yaumul Ahad. Apa tadi? 12 min syahri Yulyu 2020. Baik, kaifa halukum? Aywa. Mudah-mudahan semua fi sihhatin wa afiyah insya-Allah. Jadi murid tahun 4 yang saya kasih sekalian, hari ini kita sambung lagi PDPC kita, ya. Dalam keadaan yang jauh ini, mudah-mudahan semua sekali sihat. Jaga kesihatan. Kita jumpa nanti tak lama lagi ni, ya. Murid tahun 4 akan naik pada 22 bulan kalau tak silap saya. Kita jumpa nanti insya-Allah. Jadi semua saya harapkan dapat siapkan tugasan yang telah diberikan dan selalu-selalulah belik-belik buku teks bahasa Arab, buku tulis, ulang kaji dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang dipelajari ada manfaatnya nanti pada masa akan datang insya-Allah. Jadi kita terus lihat buku teks pada hari ini. Ya. Tengok buku teks, buka buku teks, sediakan buku teks masing-masing untuk buat penandaan, tulis makna dan sebagainya. Alhamdulillah, murid sekalian, cuba tengok muka surat khamsah wa arba'un, khamsatun wa arba'un, muka surat 45. Okay, kita baca. Kita baca sini. Ataupun nak bagus lagi, cuba tengok muka surat 42 dulu, 43. Salasatun wa arba'un. Salasatun wa arba'un dulu, cuba tengok sini. Ini kita baca je dulu, dengar dan baca, fahamkan. Yang penting baca, dengar dahulu, baca dan kita sama-sama fahamkan. Baik, cuba tengok, baca ni. Baca dahulu tulisan ni. Cuba tengok. Astami'u. Ikut semua. Astami'u wa atakallamu thumma aqra'u. Tulis makna. Baca dulu. Astami'u wa atakallamu thumma aqra'u. Baik, alif ni maknanya ana. Bulatkan alif ni, bulatkan. Saya tak boleh bulatkan ni buku nak guna lama kan. Murid tulis pakai pensel, pakai pensel bulatkan. Tulis bawah dia saya ataupun ana. Tulis ana dulu, tulis saya. Alif bulatkan, tulis ana maknanya saya. Mendengar. Wa dan atakallamu, alif bulatkan, alif makna ana, saya lagi. Tak payah tulis pun tak apa, tak bulatkan je dah tahu dah kan, sebab sini sama. Yang ni pun sama juga. Aqra'u. Baik. Wa dan atakallamu, saya bercakap ataupun saya bertutur. Thumma aqra'u, kemudian saya membaca. Jadi saya dengar dan saya bercakap, kemudian saya membaca. Baik. Patutnya ini kena dengar dulu apa yang saya cakap, tanpa baca dulu. Dengar dulu, kemudian cakap. Macam baby baru belajar bahasa kan, baru belajar nak bercakap kan, dia dengar dulu, dia pandai baca. Dia dengar mak bapak dia cakap. Lepas tu lama-lama dia cuba ikut. Dia ikut atakallam. Ni, atakallam dia ikut. Kemudian barulah dia belajar membaca bila dah besar sikit kan. Baru dia belajar baca. Tapi dia boleh cakap. Dah boleh bertutur tak? Boleh. Tak payah baca pun. Tak pandai baca pun. Tapi boleh bercakap. Itu sebenarnya cara kita belajar bahasa. Tapi di sini saya terus je lah. Kalau nak sebut banyak kali, nak dengar, ulang-ulangkan saya video ini, kemudian baru tengok buku pun boleh juga. Dengar dulu, jangan tengok buku, kemudian cuba sebut dan baca. Boleh juga begitu. Tapi di sini saya nak cepat, saya terus baca, yang lain ikut. Yang lain ikut. Boleh juga tak payah baca, ikut aja. Pun boleh juga, ikutlah mana-mana. Yang penting boleh faham apa yang murid-murid sebut, apa yang murid-murid tuturkan. Baik, sama-sama tengok sini. Ini situasi kat mana ni?
Situasi dekat apa tu, ghurfatil mudir ataupun dekat pejabat ni, dekat pejabat dalam kawasan sekolah, iaitu di pejabat. Baik. Ataupun dalam bahasa Arabnya fil idarah. Okey, sama-sama baca. Min fadlika, ataupun baca biasa je. Min fadlika ya sayyidi. Ikut. Min fadlika ya sayyidi, hal anta mudirun? Hal anta mudirun? Apa maknanya? Min fadlik. Min fadlik ini kalau kita nak satu-satu maknakan macam tak kena dengan ayat ni sebenarnya. Min daripada, fadlika ni kelebihan awak. Gitu maknanya apa ni, kata-kata hormat orang Arab lah ataupun kita dalam, kalau bahasa Melayu maafkan saya, macam tu ataupun kalau bahasa Inggeris excuse me, macam tu dia punya maksud dia. Kehendak ayat ataupun perkataan ni min fadlik. Kalau perempuan min fadliki, gitu baik. Ya sayyidi, ya sayyidi, wahai tuan, ataupun tuan, maafkan saya tuan, itu, ataupun maafkan saya encik, boleh juga maknakan macam tu. Sayyidi, tuanku, macam itulah maknanya. Sayyidi ni tuanku, macam tu. Tapi maksudnya bukan tuan lah bukan tuan kita ni hamba, bukan itu. Sayyidi maksudnya encik ataupun tuan, gitu. Ya kat sini maknanya ana. Hal anta mudirun? Hal anta mudirun? Hal tulis makna adakah awak seorang guru besar? Mudir kan guru besar ataupun pengetua. Baik. Ulang-ulangkan video saya ni kalau kurang jelas. Yang penting mesti tahu makna semua perkataan. Hal tulis bawah makna ni, tulis bawah sini. Begitulah cara awak buat kerja dalam kelas, dalam buku tulis begitulah. Anta, awak dalam kurungan lelaki, mudir dalam kurungan L aja cukup untuk menandakan lelaki. Mudir guru besar ataupun pengetua sekolah rendah, guru besar lah. Baik, yang ni pula dia kata, dia jawab apa? La. La maknanya apa? Tidak. Kalau ya, dia punya ejaannya na'am. Saya tulis kat sini na'am Na'am macam ni ejaan dia. Na'am, nun, aim, mim. Na'am. Kalau tulis na'am macam ni, ya. Na'am, ana mudirun. Boleh gitu. Tapi dia kata la kat sini. La maknanya tidak. La maknanya tidak. Ana katibun. Saya apa? Takkan la ana mudirun pula. Mestilah la ana, mesti yang lain daripada mudir Katibun. Tidak, saya apa? Katibun. Siapa ingat? Ingat tak? Alhamdulillah. Kalau tak ingat, cari sendiri kat mana. Saya tak nak sebut lagi, sepatutnya dah tahu dah. Kalau dah tahu, siapa dah tahu, tak payah tulis mana. Siapa tak tahu, pergi cari dalam buku, dalam buku teks, kat belakang ada kamus ringkas tu, tulis makna ikut tu. Baik. Tengok jawapan dia. Uridu, bukan jawapan ini tadi soalan ni tadi. Dia kata, adakah awak guru besar? Tidak, saya apa? Saya ialah apa? Tulis makna. Ni pula dia cakap apa pula? Perempuan ni cakap apa? Uridu an uqabilal mudir. Uridu. Alif makna apa tadi? Sama macam yang atas tadi ni. Bulatkan tulis apa? Tak payah saya sebut lagi. Mahu maksudnya. An uqabilal mudir. Alif makna apa? Bulatkan tulis apa bawah? Sama macam yang atas tadi tulis. Tapi maknanya lain. Makna alif ni je yang sama macam atas. Kalau tukar huruf lain jadi makna lain ni. Ni nak cakap dah tu. Uqabila maksudnya, qabila ni maksudnya bertemu, maksudnya berjumpa dengan guru besar. Faham tak ayat ni? Faham kena sebut jugalah bagi tak faham Uridu an uqabilal mudir. Saya mahu
berjumpa. Berjumpa ni pun fa'il, jadi mesti ada alif juga kat depan ni. Fa'il mudhari' nama dia, fa'il mudhari' sedang ataupun akan. An ni tak ada makna apa-apa. Dia berada pada antara dua fa'il. Mudhari' tengah-tengah an. Dia untuk merenggangkan dua fa'il mudhari'. Dia tak boleh uridu uqabila tak? Uridu an uqabila al-mudir. Baik, selesai. Jadi ni pula tab'an. Tab'an. Maksudnya apa? Maksudnya sudah tentu. Maksudnya sudah tentu boleh. Ataupun bahasa Inggerisnya exactly kan, macam tu kan. Al-mudiru fi ghurfatil mudir. Al-mudiru fil ghurfatil mudir. Maksudnya apa? Al-mudir fi ghurfatil mudir. Ghurfa maksudnya bilik. Mudir dah banyak kali jumpa, sepatutnya tahu makna. Kalau tak tahu pergi cari sendiri. Kena cari ni. Mudir maksudnya semua dah tahu. Kalau yang baru tahu ataupun belum tahu lagi, pergi cari dan tulis makna. Siapa dah tahu tak tulis makna pun tak apa. Okey, kemudian dia kata apa? Tafaddali. Pak cik ni ataupun encik ni cakap tafaddali. Tafaddali maksudnya silakan. Ni ucapan silakan untuk cakap dengan perempuan. Kalau lelaki tafaddal saja. Okey? Kemudian di sini pula dia kata apa ni? Syukran. Ini kalau orang belajar bahasa Arab tak tahu perkataan ni, tak tahu makna, memang tak patut. Syukran. Apa makna syukran? Thank you Yang ni afwan. Sama-sama. Baik. Okey? Senang? Okey, yang bawah ni, cuba tengok ni. Ada logo apa ni? Logo apa ni? Otak. Maksudnya ini adalah soalan kebat. Soalan kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Siapa yang tinggi arah fikiran dia boleh jawab ni. Baik. Aqra'u wa umatsilu. Aqra'u wa umatsilu. Ini cuba buat. Cuba buat. Dan saya akan bimbing. Apa dia punya soalan dia? Cuba tengok. Maza. Ikutlah saya baca. Maza taqulu li talabil izni bi muqabalati musa'idatil mudir. Okey. Boleh ulang-ulangkan saya punya video ni. Baik. Apa dia kata? Maza. Tulis makna apakah? Taqul, huruf ta ni pula kan tulis anta. Taqul bulatkan tulis anta. Taqulu kan. Taqul ni saya contohkan ni. Taqulu bulatkan ta tulis anta. Anta ni maknanya apa? Awak lelaki. Awak lelaki. Katakan. Macam tu. Katakan. Jadi maksudnya apa? Tulis macam ni dekat dalam buku. Tulis pakai pensel. Apakah awak katakan? Li bulatkan. Li ni maksudnya untuk. Untuk. Talabil izni. Talab minta. Izin. Bi muqabalati musa'idatil mudir. Untuk minta izin bi muqabalati. Ni bi ni pun dia ziyadah, dia tambahan je. Tak payah maknakan tak apa untuk minta izin berjumpa. Muqabalah macam berjumpa. Musa'idatil mudir, penolong guru besar ataupun GPK, guru penolong kanan, guru besar ataupun pengetua kalau suka mendengar. Ni. Apa nak cakap? Tadi dia nak jumpa mudir. Jadi apa nak cakap? Uridu an uqabila apa? Ni mudir. Kan? Ini layak dia untuk jumpa kan? Ataupun kita nak ambil ayat panjang sikit boleh. Min fadlik ya sayyidi uridu an uqabila. Sambung aja yang ni. Musa'idah tal mudir. Baris atas
baris atas, musa'idatan. Sebab apa? Dia jadi benda yang kita nak jumpa lah senang makna dia. Ataupun dalam istilah bahasa Arab dia maf'ulun bih. An uqabila, nak jumpa, saya nak jumpa siapa? Nak jumpa yang kita nak jumpa tu musa'idatal mudir, baris atas. Benda yang nak jumpa jadi baris atas. Semua sekali benda yang jadi mangsa lah senang cerita, dia jadi baris atas. Boleh. Musa'idatal mudiri baris bawah sama. Boleh. Jadi kerja yang pertama, hari ni banyak sikit kerja ni. Boleh tak bagi kerja banyak sikit? Okey. Ni kertas, saya bagi contoh buat kerja. Senang aja kerja bahasa Arab ni. Cuma yang penting faham aja. Saya nak uji-uji sangat pun takut tak boleh buat kan. Nanti saya pula yang susah. Jadi saya nak semua boleh buat kerja saya dan boleh faham. Itu yang paling penting. Baik. Unzuru huna. Unzuru huna. Okey? Yaumul Ahad. Yaumul Ahad. Baik, Yaumul Ahad, nampak? Okey. Uktubu at-tarikh. Uktubu at-tarikh. Kam tarikh al-yawm? 12 min syahri Yulyo 2020. Usturu, gariskan. Baik, ba'din usturu janibal yumna, janibal yamin atau yumna. Gariskan sebelah kanan, pakai pembaris pakai pembaris. Ini kerja yang ringkas ni. Tulis sini sikit. Aqra'u wa umathilu. Tulis je tajuk ni. Nampak tak? Saya rendahkan lagi ni biar nampak. Okey. Okey, aqra'u wa apa salin? Wa umathilu. Okey, gariskan. Alif makna apa? Tulis, siapa yang tak tahu. Alif makna apa? Ana. Tulis saya membaca. Maksudnya dah baca ni baru buat. Membaca. Wa dan. Jangan tak tahu belajar bahasa Arab. Wa jangan sampai tak tahu. Wa ni jangan sampai tak tahu belajar bahasa Arab. Satu benda yang paling kecil ni jangan sampai tak tahu. Umatsilu dan wa dan umatsilu, saya berlakon. Baca dan lakonkan. Tak apalah ni, walaupun latihan ni macam tak ada kena-mengena dengan arahan kan. Tak apa, yang penting dapat jugalah perkataan tu, dapat faham perkataan. Itu pun sudah memadai. Okey, baik. Salin balik soalan ni tadi. Soalan ni, madza taqulu li talabil idzni bi muqabalati musa'adatil mudir? Salin sini. Nampak tak? Okey. Soalan dia, ni selang berbaris. Ini selang untuk makna, ni selang kosong. Kemudian tulis soalan. Madza taqulu lagi li talabi. Tengok urut ta saya tulis macam mana. Ta gini tulis. Ba baru buat tiang dia. Li talabi. Taqulu li talabil izni. Bimuqabalati bimuqabalati musa'idatil mudir. Musa'idatil mudir
Nampak tak? Mudiri. Kalau nak cantik lagi, ni. Ambil dari sini. Ambil dari aqulu. Dia taqulu ni tadi makna dia apa? Dah tulis makna tak? Saya dah bagi makna tadi, mesti tulis makna semua Tulis makna. Kemudian jawapan dia, tulis makna ni. Sini makna, tulis makna Tulis makna. Makna semua tulis makna. Ini kosongkan. Lepas tu baru buat jawapan dekat sini. Jawapan dia nak buat dari mana? Buat jawapan dari mana? Ini bariskan semua ni. Izni semua tulis baris dia. Okey. Ambil dari sini. Tapi ta ni taqulu ni awak cakap. Jadi nak tukar jadi saya cakap untuk minta izin bertemu bi Musa bi muqabalati Musa alaihi mudir, untuk bertemu dengan GPK guru besar ataupun guru pelongkanan mudir ni. Baru jawapan dia lepas tu. Jawapannya nak cakap macam mana. Jadi jawapannya ambil dari sini Cuma ni tukar dengan jadi aqulu litalabil izni. Salin ni bi muqabalati Musa. Dah habis dah. Musa'idatil mudiri musa'idatil mudiri titik bertindih ataupun koma pun boleh, tak ada masalah. Okey. Apa dia? Nak cakap apa sini? Uridu. Koma lah Uridu. Salin sini. Salin daripada buku teks ni. Uridu an uqabila. Salin selepas itu dulu. Uridu. Ni untuk makna. Ini kosong. Yang ni sambung dekat sini. Uridu an uqabila. Uridu an uqabila. Apa tadi? Ni soalan, tengok soalan. Musa'idati tadi ustaz kata jadi baris atas. T ni jadi baris atas. Musa'idatal mudir. Salin je. Musa'idatal mudiri. Ni baris atas jangan ikut yang dalam buku teks tu baris bawah. Ni mesti jadi baris atas ni. Okey, tulis makna lah. Ni al ni tak ada makna, tak ada tulis makna. Alif makna apa? Jumpa. Musa'idah, penolong guru besar. Gitu tulis itu. Okey? Itu. Dah habis kerja yang pertama. Okey, kita tengok muka surat sebelah pula. Yang ni dah buat dah tulis dah tulis. Yang ini untuk kita latih baca je Okey, kita boleh tengok kita baca sama-sama. Cuba baca. Semua ada man. Tulis makna man ni maksudnya siapakah. Tulis makna cepat. Tulis satu pun dah cukup dah. Yang lain dah tahu dah kan. Sebab tulis satu, yang lain dah ikut dah tahu dah. Man anta. Ini nak cakap dengan orang lelaki depan kita. Anta maknanya awak. Awak lelaki. Tulis makna man anta. Siapa awak? Kalau orang tu ditanya man anta, orang tu jawab apa agak-agak? Ana. Betul tak? Man anta? Ana muallim. Saya guru. Man anta? Ana katibun. Saya apa? Ingat tak? Saya kerani contohnya. Man huwa? Kalau man huwa maknanya kita tanya orang yang ketiga. Pihak ketiga. Man huwa? Tengok sini. Jauh sangat Okey. Tadi man anta Man anta siapa awak?
Man huwa, siapa dia? Yang ini senang. Siapa dia? Ini kita bukan tanya orang tu, dia tu tak. Orang tu tak ada kat sini ataupun orang tu jauh. Kita bercakap dengan kawan kita contohnya. Man huwa, jadi orang kawan kita jawab apa? Huwa juga kan? Huwa mudir, dia guru besar. Huwa arif, dia pengawas contohnya. Man huwa? Huwa mudir. Huwa juga jawapan ni. Tapi kalau anta, jawapannya mesti ana. Boleh faham tak faham? Ulang-ulang ni. Nanti saya apa yang saya sebut ni. Man hiya. Okey, ni huwa ni tulis makna ni. Dia dalam kurungan lelaki. Man hiya, hiya dia dalam kurungan perempuan. P okey. Okey. Man anti? Anti awak. Sama macam atas ni. Tapi anti awak perempuan dalam kurungan P. Awak dalam kurungan P. Tulis makna. Yang ni pula, ni lain sikit dia punya soalan dia. Yang ni sama macam soalan yang kita baca tadi. Hal anta mudirun, adakah awak guru besar? Sama dia punya cara soalan dia. Okey? Nanti kita kena buat ni. Ni soalan yang kedua ni. Kerja yang kedua depan ni. Hal anti muallimatun? Hal, adakah? Anti sama macam sini tadi. Awak perempuan. Muallimatun, guru perempuan. Adakah awak guru perempuan? Jawapannya apa? Jawapan dia sama ada na'am ataupun la. Kalau na'am, na'am. Ana muallimatun. Tadi kita dah buat dah. Sebelum ni pun murid dah tu. Okey. Ni saya dah tulis tadi. Na'am ni maksudnya ya. Na'am ni nampak tak ni? Na'am. Na'am maksudnya ya. Kalau la tulis apa? Kalau tidak tulis apa? La, tidak. Tidak, na'am apa? Kena sambunglah jawapan dia. Kalau jawapannya na'am, ya. Hal anta muallimatun? Hal anti muallimatun? Na'am, anna muallimatun. Kalau jawapannya la, hal anti muallimatun? La, ana mudiratun contohnya. La, ana mudiratun, saya guru besar. Ataupun ana katibatun, contohnya. Kalau tak, jawapan ni mesti bersalahan dengan apa yang ditanya tu. Betul tak Takkan sama pula. Hal anta mudirun? La, ana mudirun. Nak kena sepak mudirun tu kalau cakap macam tu, betul tak? Patutnya na'am, tapi jawab la pula. Dah betul guru besar? Tak betul lah. Maknanya cara jawab dia tak betul ataupun tak faham soalan. Jadi macam tu. Boleh tak Kalau jawab na'am, ulang balik apa yang dia cakap tu. Kalau dia mudirun, na'am ana mudirun. Hal anta mudirun? Na'am ana mudirun. Hal anta mudirun? La, ana muallimun. Mesti lain. Tak boleh hal anta mudirun? La, ana mudirun. Tak boleh lah macam itu saya dah ulang 2 kali dah ni. Baik. Jadi itu soalan dia hal anti tadi. Kalau ada hal, jawapan ni mesti na'am ataupun la. Kalau na'am apa? Kalau la apa? Okey, baik. Ini pula. Hal anta musa'idul mudir? Adakah awak pembantu guru besar? Anta ni awak lelaki ke awak perempuan? Awak lelaki Musa'idatul mudir, jawapannya na'am. Kalau na'am, na'am, ana musa'idul mudir. Kalau la, ana apa? Mudirun ataupun ana muallimun. Bolehlah mana-mana. Boleh boleh faham. Okey, yang ni pula. Yang ni bukan soalan, ini ayat aja. Kita belajar je, baca Uridu an uqabilal mudir. Ni. Uridu an uqabilal mudir. Saya nak jumpa guru besar. Tulis makna dia Alif ni, alif ingat ni. Perhatikan ni perkataan ni, kita kena perhatikan, tengok dia punya tambahan apa. Alif maknanya ana nampak ni. Uridu ni pula. Uridu an uqabila aminatal maktabah. Uridu an uqabila aminatal maktabah. Apa maknanya? Sama macam sini uridu an uqabilah. Tak payah maknakan lagi lah, saya tak boleh tahu lagi lah. Tapi kalau murid tak tahu, ulang balik sebenarnya video tadi sini, yang sini cakap apa tadi Boleh makna dia.
Aminatul Maktabah, siapa tahu? Jangan sampai tak tahu Ini permainan sebenarnya tapi tak sempatlah kita nak bermain kat dalam video ni. Jadi pastikan semua boleh baca dengan betul dan faham makna ayat yang ada dalam muka surat ke-45 ni fi safhah 45. Okey, baik. Terus kita nak tengok muka surat seterusnya. Yang ni murid kena buat Jadi ibu bapa minta tolong. Photostat gambar saja nak guna. Nak guna gambar saja. Tulisan-tulisan semua tulis sendiri jangan tampal pula tulisan yang ada tu. Banyak cantik kan. Tulisan semua buat sendiri tulis balik. Ni latihan menulis lah kita kurang menulis sekarang ni. Kalau dulu semua salin je, cikgunya suruh salin je sampai cantik tulisannya kan. Murid sekarang dia jarang menulis sebab semua bercetak. Jadi ambil peluang kat sini kita belajar menulis. Okey, tadi latihan tadi kosong tak ada nombor tu tambahan saja. Baik, tapi kalau nak tulis pun boleh. Kalau nak tulis nombor 1 lah tadi. Macam ni. Yang tadi tulis nombor 1 macam ni. Satu besar. Rakam wahid. Kemudian selang 2 baris sini. Yang sini makna kosong, baru sini nombor rakam tsani rakam tsani. Terus tulis ni iqra wa ajib. Ni nombor 1 ni gantikan kepada nombor 2, tulis iqra wa ajib. Tulis sini dia punya arahan dia. Iqra wa ajib. Tulis dia punya arahan ni ni macam arahan dah. Wa ajib. Okey, dah tulis tu. Apa makna iqra? Iqra ni fi'il amar perintah. Iqra ni maksudnya bacalah. Wa apa wa? Tak tahu wa. Wa ajib dan jawablah. Alif ni bukan makna ana lagi ini bukan makna ana ni. Ajib maksudnya dia fi'il amar. Jawablah kamu. Okey. Kemudian buat apa? Ni soalan dia. Ini saya dah beritahu tadi macam mana cara buat dia. Nampak tak? Okey. Saya punya staging ni ataupun apa nama dia ni, lembik sikit lah dia punya holder ni. Okey, harapnya semua boleh nampak ni. Okey, saya beritahu je sini. Awak kena buat apa? Okey, saya nak terpulang pada awak nak susun macam ni, nak susun macam dalam buku ni, gambar kat tepi sini boleh, ataupun nak tulis gambar kat depan. Gambar dekat belah depan dulu baru tulis man huwa, ataupun gambar dekat atas. Gambar dekat atas. Boleh tak? Okey, macam inilah. Saya seragamkanlah, senang ya. Seragamkan. Jangan lokek-lokek buku. Buku banyak kan? Okey. Buat gambar kat atas. Gambar, tulis nombor 1, buat gambar. Okey, soalan dekat sini, sebelah sini. Man, apa tu? Man huwa. Tulis cantik Ini saya contohkan je. Okey, jawapannya kat sini. Jawapannya apa? Saya bagi jawapan lah supaya semua boleh ikut. Man huwa, jawapannya salin balik huwa ni. Huwa apa? Tengok gambar. Tengok gambar yang pertama. Okey, saya sebut sekali jawapan dia. Makna dia punya itu cari kat dalam buku Boleh. Man huwa harisun kan? Huwa harisun. Cari jawapan harisun. Okey, nombor 2. Man anta. Jawapan sini tulis apa? Man anta ke jawapannya anta? Tak boleh. Anta ni orang depan kita, dia mesti jawab apa? Ana.
Man anta? Jawapannya ana apa? Ana apa ni? Ana tilmizun. Man anti? Anta dengan anti ni awak. Awak lelaki perempuan. Sama juga jawapannya ana. Siapa awak? Mesti dia jawab apa? Ana. Ni. Ini jawapannya apa tadi? Ana tilmizun. Ana haris. Ni ana harisun. Tak? Ni huwa. Huwa harisun. Sebab huwa soalan dia. Ni anta. Bila anta je jawapannya ana. Ana tilmizun. Man anti? Ana arifatun. Boleh tak? Ana arifun sebenarnya. Ana arifatun kalau perempuan. Ana arifatun. Yang ni pula. Man hiya? Ni. Man hiya? Hiya juga jawapan dia. Siapa dia? Dia apa? Mu'an. Ni gambar ni. Mu'allimatun. Hiya mu'allimatun. Ingat ni perempuan dari taman buta ya. Man. Ni. Hal anta arifun? Ni soalan ni susah sikit kan? Tapi boleh dah. Ustaz dah tunjukkan tadi. Hal anta arifun? Jawapannya na'am ataupun la. Cuba tengok. Betul tak arifun? Kalau betul, tulis na'am. Salin balik. Ana. Pasal soalannya anta. Jawapannya ana arifun. Boleh? Jadi, buat macam ni. Buat macam ni yang saya buat ni. Gambar dulu. Lepas tu tulis soalan ni. Soalan dalam buku salin. Yang ni jawapan dia. Boleh? Ingat sekali lagi saya sebutkan balik. Ulang balik sekali lagi. Kalau huwa dengan hiya ni dia tanya man huwa man hiya, jawapannya mesti huwa dengan hiya. Huwa dengan hiya. Tapi kalau anta dengan anti, jawapannya ana. Ana, sini pun ana. Ana apa? Okey? Ini pun anta kan? Jawapannya ana. Hal anta arifun? Jawapannya Ustaz bagi jawapan terus senang. Naam ana arifun. Jangan hal anta arifun, naam anta arifun. Dia kata kita pula balik pengawas. Adakah awak pengawas? Ya, awak pengawas. Kita tanya dia cakap pasal kita pula balik. Tak kenalah. Dia mesti jawab ana arifun. Boleh tak? Panjang dah ni video ni. Okey, cuba tengok yang bawah pula. Okey, yang bawah ni sini rakam sani kan? Jadikan dia nombor 3 lah, sebab kerja kita yang ketiga sekarang ni. Okey, ni semua sekali dah buat dah apa? Wahid. Ni. Wahid, isnani, salasa, arba'a, khamsa. Nak tulis nombor boleh? Siapa pandai tulis nombor. Pada gambar ni tulis nombor. Macam ni. Tulis nombor kalau tak pandai, buat aja. Yang penting, photostat gambar ni. Gambar ni saja yang kita guna dalam kertas yang kita photostat tu. Kemudian yang di sini tak perlu guna apa-apa. Kita nak sebanyak menulis, latihan menulis. Okey. Yang ni nombor 2 dah habis, dah buat nombor 2 rakam sani, khalas. Nantaqil ila rakam salis. Rakam salis muka surat baru kan, garis tapi jangan lupa rakam salis. Ba'din unzuru. Ni pun tulis nombor rakam wahid, isnani, salasa, arba'ah. Yang ni murid-murid biasa buat. Saya nak murid buat nombor nombor macam ni. Nombor 1 rakam wahid. Okey. Ada berapa tu perkataannya? Ada 3. Buat kotak 3 asing. Asing kan? Wahid, isnani, salasa. Tulis makna, cari makna dia. Lepas tu baru selang sebaris untuk makna, selang yang kedua kosong, selang yang ketiga baru jawapan. Boleh? Ni perkataan yang ada pada soalan. Lepas tu tulis makna setiap perkataan ni, kemudian kosongkan satu lagi untuk penjarakan sosial kan. Lepas tu barulah tulis makna. Jarak ni kenapa? Biar nampak kemas, tak serabut. Kalau tengok balik buku masing-masing nanti untuk ulang kaji tak serabut. Seronok nak tengok. Baik. Rakam wahid khalas.
Dari segi makna, dari segi cara buat. Ya, dari segi cara buat. Sekarang bila dah buat ni, dah buat nombor 1 ni, kan? Sini makna dah tahu kan? Berpandukan pada sini kan? Tak payah selang untuk makna. Selang untuk 1 kosong saja. Okey? Selang sini je saja kosong. Yang sini terus rakam tsani, nombor 2. Boleh? Buat kotak macam tadi. Okey, boleh? Sampailah seterusnya sampai habis. Jadi sekarang ni saya bagi makna lah. Apa yang tak tahu sini? Tahu apa? Al-mudiri musa'adatu huwa. Tak tahu dah. Kan? Apa? Mana dulu? Okey, clue-nya. Nombor 1, rakam wahid isnani atau wahid rakam wahid isnani wa thalatha atau rakam al-awwal al-thani wal-thalith. Clue dia dahulukan dhamir, ganti nama ganti nama. Mana ganti nama ni? Huwa. Ni nombor 1 lah. 1 1 1. Lepas tu baru cari. Okey. Kemudian nombor 4 ni. Al-mudir an uqabila musa'ida uridu. Ini pun saya dah bagi makna tadi. Siapa yang dengar daripada awal tadi ada makna dia dan ada susunan dia. Selang. Semuanya laisa bi sa'batin, tak susah. Yasir. Senang saja. Baik. Jadi murid sekalian, itu saja kerja yang kita perlu buat, yang murid-murid perlu buat. Baik. Baiklah murid sekalian, itu saja kerja pada hari ini. Jadi selamat belajar, selamat mengulang kaji. Walaupun mungkin dah lama tak belajar ni, mudah-mudahan murid isi masa untuk tambah ilmu. Kan? Pastikan setiap hari ada ilmu baru. Sebab murid-murid sekalian, sekarang ini masa murid belajar. Sebenarnya belajar ni sepanjang hayat. Tapi dalam umur murid sekalian, sekarang masa untuk belajar. Jangan cuar, jangan lalai. Pastikan ada sesuatu yang murid belajar sabar hari, sabar masa. Supaya murid semua jadi murid-murid yang berilmu. Hanya orang yang berilmu saja yang dapat memberi manfaat yang banyak kepada masyarakat. Jadi cukup sekadar itu. Minta maaf salah ustaz dan salah cakap dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.